insyaallah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi yang berbahagia ini dapat kita sama-sama lagi insya-Allah untuk kita teruskan tadabbur online kita, yakni tadabbur surah Yasin. Dan hari ini kita telah masuk kepada siri yang ketiga. Kita merafakkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala juga kerana memberikan kesempatan kita masih lagi diberikan nyawa untuk kita berada di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan yakni sebagaimana mungkin tuan-tuan dan puan-puan juga makruf, ini 10 awal Zulhijjah ni merupakan antara hari-hari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disebutkan oleh Nabi SAW sebagai antara hari-hari yang terbaik dan dari sudut amalan dan juga kebajikan. Jadi mudah-mudahan kesempatan masa yang kita luangkan ini untuk sama-sama kita meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala juga dikira sebagai salah satu amal soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala kira dan juga gandakan sebagai amal yang akan memberatkan timbangan kita di hari akhirat kelak insya-Allah, terutama di dalam 10 awal Zulhijjah ini. Mungkin ada yang berpuasa, ada yang melakukan amal-amal yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan ini juga termasuk dalam amal kebaikan. InsyaAllah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada 2 minggu yang lalu kita telah sebutkan ataupun kita telah sampai kepada ayat yang ke-5 surah Yasin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Tanzilal Azizur Rahim. Kalau mungkin kita boleh recap sikit balik ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Tanzilal Azizur Rahim. Yakni Al-Quran itu disebutkan sebagai tanzil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebut bahawa bila Al-Quran itu diturunkan, ini bukanlah datang daripada makhluk, bukan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dengan Allah mendatangkan sumpah yang kita sebutkan wal Quranil Hakim itu menunjukkan bahawa ia turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada keraguan bahawa mungkin kitab ini datang daripada manusia, tidak. Keraguan itu dihilangkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan sumpah. Dan kita telah sebutkan peranan-peranan sumpah. Dan juga menyebutkan tentang tanzil, apabila ia turun, maka ia satu ucapan yang berat. Kerana ia, kalau kita dari sudut lahiriahnya, zahirnya, sesuatu yang jatuh daripada tempat yang tinggi, maka dia punya force dia itu akan semakin kuat, dan ia menjadi seolah macam semakin berat. Jadi Al-Quran ini beratnya dari sudut fizikal dan juga dari sudut makna, dari sudut kita nak mengamalkannya. Tetapi itu tidak bermakna untuk kita tinggalkan. Cuma ia bermaksud untuk kita ambil kitab Al-Quran ini dengan benar-benar, dengan bersungguh, kerana ia menjadi panduan kepada kita dan kepada Nabi SAW dan juga kepada kita untuk melakukan amal dan juga kerja-kerja kita seharian. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi SAW, inna salunki 'alaika qawlan saqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqila. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Al-Quran ini adalah satu benda yang berat. Tetapi benda yang berat ni bukan bermakna untuk ditinggalkan, kerana ia merupakan bekalan untuk meneruskan hari siang kerja yang banyak. Dan kita sebutkan juga Al-Aziz yang maknanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang berautoriti. Al-Aziz ini adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut sebagai Maha Agung,
yang terkumpul di dalamnya dua perkara yang penting. Iaitulah yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala ni maha berkuasa dan kuasa Allah mutlak. Yang kedua, setiap keputusan yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan dan yang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, maka tidak ada seorang pun yang dapat halang ataupun perlulah dihormati dan perlulah dilaksanakan. Perlulah kita kata apa? Menunaikan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok hari ini mana-mana orang yang mana dia mengakui dia mempunyai kuasa. Walaupun dia mempunyai kuasa, tapi satu pertama kuasanya tidak mutlak. Dan yang kedua, keputusan-keputusan yang dia buat tak semestinya semua orang akan ikut. Dan tak semestinya semua orang perlu ikut. Manakala ada juga orang yang mana dia tidak mempunyai kuasa. Mungkin daripada kalangan ulama dan sebagainya, tetapi ramai orang menghormatinya. Keputusan-keputusannya diteliti, dicermati. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Aziz yang kita maknakan dengan bukan sekadar yang maha agung tetapi yang mempunyai autoriti. Maka Al-Aziz inilah yang mana menurunkan kitab wal Quranil Hakim, yakni kitab yang berautoriti. Dan kita sebutkan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga nama Allah yang kedua Ar-Rahim. Yang mana Ar-Rahim ini walaupun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab yang berautoriti, makna kitab yang berautoriti adalah kitab yang mana menjelaskan kamu betul, kamu salah. Kamu buat ini dapat pahala, kamu buat ini dapat dosa. Ini pengakhiran kamu, ini pengakhiran orang yang tidak beriman sebagai contoh. Ia datang seolah menghukum. Nampak seolah macam Al-Aziz ni sifat yang tegas. Tetapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala datang dengan sifat Ar-Rahim. Ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi SAW, innaka laminal mursalin. So kita nampak ayat yang kelima ni dia ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ini yang kita sebut sebagai Al-Quranil Hakim. Kalau masih ingat kita sebut Hakim ini antaranya keterikatan. Dia terikat. Ayat-ayat itu terikat. Dan Al-Aziz ini juga terikat pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ala siratal mustaqim. Makna kata setelah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab yang berautoriti, sesiapa yang menyimpang daripada siratal mustaqim, maka Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai autoriti. Keputusan Allah tentang pengakhiran seseorang itu atas pilihan dia itu adalah satu keputusan yang muktamad, yang tak boleh disanggah oleh sesiapa. Namun Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Ar-Rahim, Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mengasihi orang yang beristiqamah, yang ala kita sebut sebagai ala, yang telah berada di atas jalan yang lurus. Jadi itu mungkin kesimpulan ringkas daripada pertemuan kita yang lalu, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ayat yang ke-6. Supaya engkau memberikan peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak lalai. Baik. Yang pertama kita lihat peranan Al-Quran itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ia akan memberikan peringatan. Al-Quran ini ketika mana ia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mempunyai dua ciri yang penting. Iaitu dua fungsi yang penting, iaitu memberikan peringatan dan juga memberikan busyra, memberikan kabar berita gembira. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang peringatan kerana apa? Kerana kita telah sebutkan tentang latar belakang surah Yasin ini, iaitulah kira-kira ia diturunkan pada tahun ke-10 kenabian, yang mana telah berlalu lebih kurang 10 tahun Nabi SAW telah berdakwah kepada kaum musyrikin Mekah. Ini bermakna
secara dalam Al-Quran dia ada dua uslub. Kalau tadi kita sebut dua fungsi Al-Quran, dalam Al-Quran juga dia ada dua uslub dalam memberikan peringatan. Satu uslub yang berbentuk targhib, yang ini raghbah, yang ini memotivasikan orang untuk marilah kita buat kebaikan. Allah datangkan dengan syurga, dengan pahala ganjaran dan sebagainya. Ada yang kedua ialah tarhib, iaitu dengan ancaman. Kerana apa? Kerana kalau bagi tahu benda yang nikmat pun mereka dah dah rasa kami dah dapat nikmat-nikmat ni di atas dunia. So kami rasa tak perlu lagi lah kepada agama ni, sebab apa? Kami dah dapat nikmat tu dah sekarang ni. Dan mereka menyangka bahawa nikmat yang mereka dapat tu akan berterusan. Maka bila targhib tak jalan, yang ini motivasi tak jalan, maka datanglah peringatan-peringatan yang keras sebagai amaran kepada mereka untuk mereka meninggalkan penyembahan berhala dan juga meninggalkan segala kekufuran dan kesyirikan mereka. Baik. Kemudian, ini yang saya sebutkan di akhir kelas 2 minggu lepas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, saya sebutkan bahawa hebatnya Al-Quran ini, perkataan Al-Quran ini tadi kita sebut bahawa Tanzil Al-Azizur Rahim itu ada perkaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat 1 hingga 4. Dan ayat yang sama juga ada kaitan dengan ayat yang ke-6. Ayat yang selepasnya. Kerana Tanzil Al-Azizur Rahim ini, ayat yang kelima ini adalah ayat yang kita kata dalam surah Yasin ni antara ayat yang penting. Semua ayat penting. Tapi nak menceritakan tentang tema. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, kita sebutkan tema dalam surah Yasin ini nak menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanzil Al-Azizur Rahim ini adalah menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Aziz Ar-Rahim. Dan kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala akan ulang dua sifat ni, Al-Aziz Ar-Rahim ni. Fa'azzazna bisadisin. Allah Al-Aziz, Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan pemuda hujung kota di dalam syurga dengan sifat rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan ulangkan dua sifat ini di dalam ayat-ayat yang seterusnya. Jadi ayat ini antara ayat yang penting. Cuma di sini kita melihat Al-Quran ketika mana ia datang memberikan peringatan dan amaran. Bila kita kata kenapa Al-Quran memberikan amaran tentang inzar, kadang-kadang kita juga mungkin tertanya-tanya kenapa kadang-kadang Al-Quran banyak menceritakan tentang neraka, tentang siksaan, tentang balasan. Jadi kita melihat bahawa peringatan itu sendiri di dalam Al-Quran dia ada beberapa ciri dia yang kita dapati daripada ayat Tanzil Al-Azizur Rahim. Yang pertama, kita melihat bahawa peringatan melalui Al-Quran ini adalah peringatan yang datang daripada luar. Yang kita sebut tanzil. Kita sebut tanzil ni bukan, Al-Quran itu bukan dia tumbuh daripada perut bumi, tak. Dia datang daripada Allah. Datang daripada luar kawasan, daripada bumi, daripada tempat kehidupan kita ni. Yang mana kalau kita hari ni kita boleh bayangkan tentang satelit. Yang mana bila satelit tu dia berada di atas kita, di atas bumi ni kan. Walaupun satelit tu datang daripada bumi lah, maksudnya dibawa ke atas. Tapi bila satelit tu ada, bila manusia bergantung ataupun melihat kepada satelit tu, mungkin dapat tahu bahawa mungkin di sana tu ada, orang kata ada berlakunya banjir, atau berlakunya ribut, taufan dan sebagainya. Di sana akan datang contoh satu bentuk macam lebih kurang tsunami contohnya, dengan adanya satelit. Jadi kita orang yang berada di bawah, di atas muka bumi ni, yang tak dapat akses kepada satelit, kita mungkin tertanya, betul ke ada jabatan meteorologi ke jabatan apa, jabatan ni lah yang berkaitan dengan cuaca ni, cakap tentang bahawa nanti akan berlaku tsunami contoh, wa'iyyazubillah, tapi contohnya. So bolehkah kita kata, kita mempertikaikan, kata kamu ni tahu mana
So dia kata kami dapat mengetahui daripada melihat daripada satelit. Datang daripada atas tu, sumber daripada atas, daripada luar kawasan kita. So satelit tu bila dia berada di atas, maka dia nampak di bawah ini lebih luas. Dan dia juga lebih mengetahui tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Walillahil masalil a'la. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala yang mana menurunkan Al-Quran ini, yang juga datangnya daripada luar. Tanzil datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala maha luas pengetahuannya. Maha latif, maha detail, khabir Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu perkara. Yang ini terhadap diri manusia, bagaimana manusia ini nak berubah menjadi berubah ke arah kebaikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan kita. Maka peringatan itu bersifat ia datang daripada luar, yang sepatutnya kita mengambil peringatan tersebut. Seperti mana kalau kita akan berjaga-jaga dengan peringatan yang disampaikan oleh Jabatan Kaji Cuaca mungkin tentang akan adanya banjir dan sebagainya, sebab mereka melihat daripada satelit. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, dan ianya datang dalam bentuk manual daripada yang maha mengetahui dan luas pemandangannya terhadap diri kita. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Al-Aziz. Jadi peringatan ini jadi yang kita kata datang daripada luar itu, ini bukan sekadar peringatan biasa, bukan datang daripada orang-orang biasa, tapi peringatan itu sangat diyakini kerana dia datang daripada orang-orang yang berautoriti. Contohlah kita katakan, sekarang ni kita dalam musim pandemik. Yang ini contoh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang ini datang keluarkan satu arahan tentang bahayanya COVID ini, perlunya kepada vaksin dan sebagainya. Kita tahu peringatan-peringatan memperingatkan untuk kita patuhi SOP dan sebagainya. Yang ini kita mengikut kerana apa? Kerana kita meyakini yang ini mereka ada autoriti, mengetahui dari sudut bagaimana kita nak cuba menghalang ataupun mengelak diri kita daripada terkena jangkitan sebagai contoh. Yang ini bila datang daripada pihak yang berautoriti, maka kita yakin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebutkan tadi Al-Aziz, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berautoriti, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Al-Quranil Hakim, peringatan daripada Al-Quran, peringatan yang berautoriti, ketika mana Nabi SAW sebut bahawa telah dekat kepada kamu azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tahu bahawa yang Nabi sebut itu bukanlah daripada lisan baginda, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berautoriti yang boleh mengazab manusia. Jadi perlulah untuk kita meyakini peringatan tersebut. Dan juga satu benda yang perlu kita sangat fahami tentang peringatan ini adalah peringatan itu tidaklah semestinya menunjukkan kepada kebencian. Bahkan ia lebih kepada gambaran kasih sayang. Sebagaimana mungkin juga kita dengan anak-anak kita, mungkin ketika mana kita memberikan peringatan, mungkin kadang kita berletih panjang, mungkin kadang-kadang kita termarah dan sebagainya, walaupun zahirnya itu nampak macam garang, nampak macam agak kasar, tetapi hakikatnya sebagai ibu ayah ni, ketika mana dia memberikan peringatan kepada anaknya, maka ia menunjukkan gambaran sayang dan kasih sayang. Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Rahim, Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat maha pengasih kepada seluruh manusia, seluruh makhluknya. Maka ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan peringatan, kerana apa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan peringatan? Kerana nak supaya manusia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kadang-kadang kita tengok kenapalah dalam Al-Quran ni banyak juga cerita tentang neraka dan sebagainya. Kerana nak supaya manusia jauhi. Ini ketika mana kita membaca Al-Quran, ini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala sedang
mengetuk pintu hati kita untuk kita menjauhi ni. Itu tanda sayang. Supaya di akhirat kelak ketika mana kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita merupakan hamba yang Allah kasihi dan mendapat nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So kita kena faham peringatan daripada Al-Quran dan peringatan secara keseluruhannya. Peringatan itu bukan bermakna walaupun Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Al-Quran itu datangnya menghukum, hakim, tapi peringatan itu sebenarnya juga menggambarkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan litunzira qauman. Ini mungkin agak kita perlu teliti sikit tentang perkataan qauman ini. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan litunzira qauman. Qauman ini dia berbentuk nakirah. Baik. Di dalam bahasa Arab, bahkan dalam bahasa Melayu pun kita ada kata nama am, umum, dan kita ada juga kata nama khas. Kata nama khas. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam bentuk umum yang kita sebut sebagai nakirah, maka maknanya juga adalah umum. Dia tidak merujuk kepada apa, dia tidak merujukkan kepada sesiapa, tak dikhususkan kepada sesiapa. Bila didatangkan dengan nama khusus, atau nama khusus ataupun dengan makrifah, kita sebutkan dengan makrifah, tandanya itu adalah dengan adanya alif lam. Maka ia merujukkan kepada sesuatu yang secara spesifiknya. Baik. Kata nama qauman ini adalah perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam bentuk nakirah, dalam bentuk kata nama umum. Sebab apa? Sebab dia tidak ada alif lam. Tak ada alif lam. Allah datangkan dalam bentuk qauman. Yang ini tidak ada alif lam, iaitu disebut sebagai kata nama umum. Namun secara bila kita membaca ayat ini, tidakkah kita mengetahui siapa kaum tu? Siapakah kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan peringatan Al-Quran di Mekah? Tak lain dan tak bukan adalah orang musyrikin. Makna kata sepatutnya ayat ini ditujukan, iaitu litunziral qauma, dengan adanya alif lam, supaya ayat ini seolah mengadres kepada orang-orang musyrikin. Sepatutnya. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam bentuk nakirah? Seolah Al-Quran ini untuk memberikan peringatan kepada satu kaum yang tak disebutkan siapakah kaum itu. Yang pertama, berkemungkinan kerana sememangnya Al-Quran ini adalah kitab yang mana memberikan kepada mana-mana kaum. Dan memang itu pun yang berlaku. Ini dalam Al-Quran, walaupun ceritanya cerita tentang sahabat, sahabat bernuzulnya tentang sahabat Nabi ke, tentang orang musyrikin ke, tetapi ayat-ayatnya itu adalah hukum hakamnya itu tetap terpakai kepada kita. Maknanya ia bersifat umum. Dalam konteks ayat ini, Allah datangkan dengan sifat umum. Yang kedua adalah kerana seolah-olah nak katakan kepada mereka ni yang mereka merasai bahawa diri mereka ini sebagai well known, terkenal, orang musyrikin ni. Sebab apa? Sebab mereka orang musyrikin, bila kita melihat kepada sirah Nabi SAW, mereka ini mempunyai kedudukan di Mekah. Sebab Mekah dinamakan Ummul Qura, antara sebabnya adalah kerana orang datang ke Mekah ini sebagai pusat perdagangan. Bahkan ada juga yang datang untuk mengerjakan haji cara jahiliah. Dan mereka ini menjadi orang-orang yang memberikan makan dan minum. Jadi ini merupakan satu kemuliaan kepada mereka. Dan mereka rasa, oh kami ini dah well known, kami ini dah terkenal. Semua orang datang ke tempat kami. Kami pula menjadi orang yang mana memegang untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang datang mengerjakan haji. So nampak, orang kata apa, terkenal dan juga nampak baiklah. Nampak tinggi dia punya pangkat dia.
Tetapi dalam keadaan itu Allah Subhanahu Wa Taala kata litunzira qauman, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala melupakan mereka. Yang ini nak tunjukkan bahawa yang mereka rasa yang mereka ni hebat sangat ni, well known ni, terkenal dan sebagainya ni, tak ada apa-apa pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berautoriti. Bahkan kalau kita tengok dari sudut sejarahnya pun, tanah Arab ni adalah tanah yang seolah mana dilupakan oleh dua kuasa besar yang berada di kanan dan kiri masyarakat Arab, Rom dan Parsi, yang mana mereka ni tak, orang kata apa, tak mahu pun nak menjajah negara Arab ni. Ini mereka rasa mereka dah terkenal lah dengan diri mereka. Tapi kalau kita melihat dari sudut di dunia waktu keberadaan mereka pun, ada kuasa yang lebih besar. So mereka ni macam tak ada apa pun. Ini kan pula di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka melupakan apa yang dibawa dan diberikan peringatan oleh orang-orang yang sebelumnya, maka mereka ini dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala ingat kita. Bukan makna Allah Subhanahu Wa Taala lupa, tetapi sentiasa sebutkan kita. Kerana dalam hadis Nabi SAW ada menyebutkan antara orang yang mana disebut-sebutkan namanya di hadapan para malaikat pada para penduduk langit adalah orang yang mana duduk di dalam majlis ilmu. Mereka yang sentiasa nak mengambil peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka inilah disebut-sebut menjadi selebriti di langit. Jadi sebab itu apabila seseorang itu dia melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, melupakan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala turut melupakan mereka. Ibarat macam tak kenal pun siapa. Walaupun ayat ini adalah sebenarnya ditujukan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut litunzira qauman ma di sini, mim alif ini, dia mempunyai sekurang-kurangnya tiga maksud, dan ia memberikan kesan kepada kefahaman kita. Unzira aba'uhum, litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Baik, kalau kita tengok dalam terjemahan yang kita lihat di dalam Al-Quran, dia menggunakan mas nafiyah. Makna nafi ni adalah menafikan. Jadi seolah mereka ini tak diberikan peringatan oleh orang-orang yang terdahulu. Kalau kita tengok balik ayat ni, supaya engkau memberikan peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberikan peringatan. Maknanya menafikan bahawa mereka ni dah lama tak dapat peringatan. Jadi sebab itu mereka lalai. So kalau kita faham ma di sini sebagai nafi, maknanya orang musyrikin ni dah lama mereka ini tak diberikan peringatan oleh orang-orang yang terdahulu. Itu yang pertama. Tapi kalau kita faham ma ini dengan al-mausulah, yang menunjukkan bahawa mausul ini bersambung, dia berterusan. Makna kata peringatan itu apa yang diperingatkan oleh orang yang terdahulu. Ma itu seolah maknanya apa yang diperingatkan oleh orang-orang yang terdahulu. Ini nak memperingatkan orang musyrikin dengan apa yang diperingatkan oleh orang-orang yang terdahulu. Ini bermakna orang yang terdahulu ada memberikan peringatan, tetapi peringatan itu dilupakan. Peringatan itu tidak diendahkan oleh orang-orang yang kemudian. Ini bermakna orang musyrikin, mereka pernah mendapat peringatan-peringatan, mereka tahu, tetapi mereka tidak mengendahkan peringatan-peringatan tersebut. Adapun kalau kita maknakan dia dengan al-masdariyah, ini menunjukkan bahawa ia ini Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Al-Quran sebagai peringatan seperti itu beza dia, seperti apa yang diperingatkan oleh orang terdahulu.
Makna kata kalau orang yang terdahulu didatangkan peringatan dari sudut tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Al-Quran ini pun datang untuk membawa orang musyrikin ini untuk mereka mentauhidkan Allah Subhanahu. Nampak keindahan bahasa Al-Quran yang kita sebutkan sebagai Al-Hakim. Ma itu saja, perkataan ma itu saja boleh membawa kepada 3 makna. Dengan 3 kefahaman yang berbeza, yang menyempurnakan keseluruhan kefahaman. Maksudnya ihtimal. Kemungkinan kefahaman kita terhadap ayat itu semua disempurnakan. Dengan hanya satu perkataan ma. Namun kalau kita nak kata, kita nak ambil yang mana, ini kita boleh faham dengan ketiga-tiganya, tapi majoriti ulama mengatakan ia adalah ma'an-nafiyah. Ini mereka diberikan peringatan kerana mereka tak diberikan peringatan oleh orang terdahulu. Maksud tak diberi peringatan ni, kita tahu bahawa Nabi Ismail, jarak Nabi Ismail dengan Nabi SAW sangat jauh. Bahkan makan ribuan tahun. Ribuan tahun. Taklah ribuan, maksudnya mungkin 1000 tahun lebih. Kerana kalau kita tengok Nabi Isa AS dengan Nabi SAW. Nabi SAW lahir tahun 570 Masihi. Nabi Isa dengan Nabi SAW pun dah jauh. Ini kan pula dengan Nabi Ismail AS. Mungkin makan ribuan tahun. Jadi, apabila terlalu lama mereka tak diberikan peringatan, mungkin orang-orang yang awal yang berada bersama dengan Nabi Ismail dulu, di Makkah ini mereka dapat peringatan. Tapi sudah berkembangnya zaman, maka peringatan itu dilupakan dan sampailah kepada orang musyrikin tidak ada lagi peringatan tersebut. Maka satu juga benda yang kita nak kena ambil pengajaran daripada ayat ini adalah kita nak kena sampaikan peringatan. Nabi SAW sebut balighu anni walau ayah. Kita kena sampaikan peringatan. Supaya mudah-mudahan orang yang mendengarkan peringatan itu juga menyampaikan kepada orang yang lain. Dan peringatan itu berterusan sampailah kepada generasi yang seterusnya. Baik. Kemudian litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Apa makna ghafil? Makna lalai. Walaupun datangnya peringatan ini, mereka tetap lalai. Makna lalai yang pertama adalah lalai ini kerana merasakan hebat, sombong. Macam yang saya sebutkan tadi, bahawa apabila kadang-kadang Al-Quran datang dalam bentuk ayat-ayat yang menggembirakan, motivasi, mereka tak endahkan. Sebab apa? Sebab rasa apa yang kamu sebutkan tentang nikmat berada di dalam syurga makan buah yang sedap, mereka dah rasa. Duduk di Taif, masih ingat lagi cerita di Taif, di awal kelas yang pertama dulu. Ini mereka berada di Taif pada musim panas. Mereka makan buah-buahan yang segar di Taif. Jadi tak rasa kepentingan agama, kepentingan peringatan itu kepada mereka. Kerana apa? Mereka rasa mereka dah hebat. Mereka rasa mereka dah mempunyai segala-galanya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasa istighna. Rasa diri ini dah tak perlukan kepada agama. Wa'iyyazubillah. Sebab apa? Sebab dia ada kedudukan, ada harta, ada rumah, ada kereta dan sebagainya. Rasa seolah-olah dengan kekayaan, dengan kemewahan hidup dia itu, seolah-olahnya dia menyangka bahawa Allah telah memuliakan dia. Sebaliknya, tidak. Orang kata apa? Kedudukan dan juga nikmat itu tak lain dan tak bukan hanya menambah rasa sombong dan rasa hebat, menyebabkan mereka lalai, iaitu tidak mahu mengambil peringatan. Dan juga maksud lalai ini adalah dengan menafikan kebenaran. Dia sebutkan bahawa ala siratin mustaqim, bukan semata-mata bermakna Al-Quran, bukan semata-mata bermakna Islam. Ia juga menunjukkan kepada peribadi Nabi SAW. Apabila mereka ini bersama dan juga mereka ini melihat Nabi SAW. Ini kita sebutkan, kalau kata kamu nak menafikan tentang Al-Quran, tetapi kamu tak boleh menafikan tentang peribadi Nabi SAW yang berada di atas kebenaran. Tapi dalam keadaan itu,
mereka tetap menafikan kebenaran tersebut. Baik. Kemudian makna ghafilun ini juga boleh dimaknakan dengan maksud mereka ini mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lalai dari sudut alah tak ada apalah, peringatan ini biasa je. Bahkan mereka memperolok-olokkan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Yasin pun ada, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka ini mengatakan kepada para rasul, mana apa ni janji kamu yang kata kami akan dibinasakan, kami akan diazabnya, mana? Ini mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak sedar. Mereka bukan mempermainkan kata-kata Rasul, tapi mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksud ghafil ini juga adalah kerana mereka menjauhi pendidikan. Pendidikan satu perkara yang sangat penting. Kerana kalau kita tengok dari sudut sejarahnya, Islam ketika mana datangnya surah Iqra kepada Nabi sallallahu alaihi surah Al-Alaq kepada Nabi SAW, Allah kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Yang mana manusia ini diciptakan daripada alaq, satu benda yang tergantung. Ini dalam rahim seorang ibu ni, benda yang tergantung itu disebut sebagai apa nama? Fetus, tak silap saya lah. Di dalam rahim seorang ibu. Jadi tengok Al-Quran datang membenarkan ajaran-ajaran tentang keagamaan. Iqra bismi rabbika. Dan dalam masa yang sama, Islam juga tidak memusuhi ilmu-ilmu yang bersifat profesional, bersifat contoh ilmu perubatan, ilmu biologi dan sebagainya, ilmu sains yang Allah simpulkan dengan perkataan alaq sahaja. Jadi ketika itu kita mendapati tamadun-tamadun yang berada di sekitar tanah Arab pun mereka memusuhi agama. Sebab mereka mengatakan bahawa agama ini menyebabkan apa ni, orang tak pada waktu itu orang-orang agama ini sangat memusuhi sains balik. Iaitu mereka merasa sains ni akan menyebabkan orang jauh daripada agama, sedangkan mereka tak suka tentang logical. Jadi bila orang memahami logical, so dia akan mempertikaikan agama-agama yang kata apa, yang menyeleweng. Sebab agama yang menyeleweng ni antara ciri-cirinya dia tak kena dengan fitrah manusia. Dia akan bercanggah dengan logik akal manusia. Sebab itu kita ada dalam kaedah kita dalam berinteraksi antara nas Al-Quran ataupun nas wahyu dengan akal, kita ada kaedah an-nassus sarih la yata'arradu ma'a al-aqlus sahih. Ya, ini nas ataupun wahyu yang jelas dari sudut datang sumbernya dari mana, jelas dari sudut kefahamannya, tidak akan sesekali bercanggah dengan akal yang sahih. Ini ilmu akal, profesional, sains, biologi dan sebagainya tidak akan pernah bercanggah kerana sumber wahyu dan sumber akal itu datang daripada sumber yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melihat orang musyrikin ini, mereka tak suka untuk adanya pendidikan. Kerana Al-Quran ini datang untuk mendidik manusia, tarbiyah manusia, membawa pendidikan yang merupakan silibus yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa tak suka kepada pendidikan? Maka orang-orang yang biasa, hamba-hamba juga bila belajar, yakni mereka ada ilmu, yakni mereka akan jadi setaraf. Jadi tak mau. Biarlah. Ini orang kata apa? Biasa orang-orang politik yang mana nak mengekalkan kuasa, dia suka kepada elemen pembodohan. Biar orang bawah dia tak tahu apa. Sebab apa? Sebab dia boleh kekal berkuasa. Ini berlaku pada zaman mana-mana pun. Supaya manusia menjauhi pendidikan. Dan ini yang berlaku kepada orang-orang musyrikin yang menyebabkan mereka ini lalai. Rasa maju tapi tak maju pun. Dan mereka juga lalai kerana mereka rasa selesa. Yang ini duduk dalam comfort zone dan tak suka untuk berubah. Tak suka sebab Al-Quran, sebab Islam ni datang
dia meneliti setiap aspek kehidupan manusia. Tidak ada agama yang teliti sampai nak masuk toilet pun ada doanya. Nak masuk kaki kanan ke kaki kiri dan sebagainya. Dan juga dari sudut status manusia. Ini mereka tak suka. Bila datangnya Islam nak samakan aku dengan hamba. Oh, mana boleh. Jadi tak suka kepada perubahan itu menyebabkan manusia ni akan berada di dalam kelalaian. Fahum ghafilun. Makna ghafil itu dengan makna yang kita sebutkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Demi sesungguhnya telah tetaplah hukuman seksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak mahu beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa mereka ni tetap tidak mahu beriman. Laqad haqqal qaul, ni laqad haqqal qaul ini tetap kita tengok makna yang disebutkan dalam terjemahan ni, makna haqqal qaul ini adalah hukuman seksa. Sebab mana mereka tak mau ambil peringatan, maka telah tetaplah hukuman seksa. Dan makna haqqal qaul ini juga bermakna telah datang kepada mereka kata-kata yang hak. Haqqal qaul ni kata-kata yang hak, yang ini datang kepada mereka Al-Quran, mereka tetap juga tak mahu beriman. Maknanya kata mereka mengakui, mereka mengetahui apa yang disampaikan Nabi itu adalah benar, haqqal qaul, mereka tahu, mereka akui, tapi mereka masih lagi tak mahu, fahum la yu'minun, mereka masih lagi tak mahu beriman. Buktinya kisah kan, 3 orang pembesar Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan dan juga Al-Akhnas bin Shuraik. Pernah mereka ini mencuri-curi dengar Nabi SAW membaca Al-Quran pada waktu malam. Mereka pergi ke rumah Nabi, mereka dengar dari sudut yang berbeza. Ini bila sampai nak dekat pagi dah, ketiga-tiga ni nak balik ke rumah masing-masing dan mereka bertemu di satu lorong. Kita ibaratkan rumah Nabi contoh petak kan. Seorang duduk penjuru ni, seorang duduk penjuru ni, seorang duduk penjuru ni. Jadi bila nak balik tu, ke rumah masing-masing bertemu di satu tempat, satu titik. Masing-masing dia tanya, kamu pergi mana? Pergi rumah Muhammad. Dengar ni, kamu pergi mana? Semua. 3 orang ni. Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Akhnas. So mereka kata, baik, kita janji esok kita tak pergi dah. Keesokan harinya, berlaku lagi. Bertemu, pergi mana? Pergi rumah Muhammad. Sekali lagi, mereka kata, esok kita tak mari dah. Datang esok. Datang sekali lagi. Sampai kali ketiga, mereka pun kata, baik, kali ni kita bersumpah, esok kita tak akan mari dah. Dan apa yang berlaku, kalau keesokan harinya, Al-Akhnas ni, dia datang ke rumah Abu Sufyan. Dia tanya Abu Sufyan, apa pendapat engkau tentang apa yang dibaca ataupun apa yang disebutkan oleh Muhammad? Apa yang disebutkan oleh Abu Sufyan? Apa yang dibacakan oleh Muhammad itu, aku tahu, dan aku tahu apa yang dituntut, kehendak, murad dia panggil, kehendak daripada apa yang Nabi SAW sampaikan. Jadi mereka tahu dan mereka mengerti bahawa apa yang Nabi bawa itu adalah benar, mengakui, tetapi hati mereka tertutup untuk beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi disebabkan mereka mengetahui dan mengakui tapi masih lagi tidak mahu beriman, maka haqqal qaul itu juga boleh dimaksudkan tentang, maka Allah pun telah menetapkan siksaan terhadap mereka disebabkan pilihan mereka yang tidak mahu beriman. Dan kita melihat bahawa ayat ini menceritakan tentang bahawa Nabi SAW ini tidak ada kemampuan untuk nak memberikan hidayah, tetapi namun usaha yang daripada gabungan mesej yang terbaik, yakni Al-Quran, dan messenger yang terbaik, yakni Nabi SAW, memberi kesan. Memberi kesan kepada Abu Sufyan, memberi kesan kepada Al-Akhnas, memberi kesan kepada Abu Jahal. Walaupun mereka tak pilih beriman, tapi sekurang-kurangnya mereka terkesan. Dan apa yang berlaku? La yu'aktsaruhum. Aktsaruhum ini maknanya bahawa ketika mana Nabi SAW menyampaikan, ramai yang tak mahu beriman. So, what's the point? Kenapa Nabi SAW nak sampaikan kalau dah majoriti tak mahu beriman? Maka
Allah Subhanahu Wa Taala tetap suruh Nabi SAW menyampaikan, kerana walaupun majoriti tidak beriman, tapi tidak dinafikan bahawa ada kemungkinan minoriti. Ada kemungkinan seorang sahaja pun yang mahu beriman, maka itu telah cukup untuk Nabi SAW menyampaikan. Tugas Nabi sebagai orang yang menyampaikan. Yang menunjukkan kepada kita, walaupun mungkin kita memberikan peringatan, orang tak terima peringatan-peringatan kita, tapi tetap juga kita sampaikan, walaupun hanya seorang sahaja yang mana menerima ajakan kita, maka itu pun telah memadai di sisi Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bukan melihat kepada natijahnya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada usaha. Dan perkataan la yu'minun, ini juga membawa maksud, walaupun keadaan ketika mana Nabi SAW menyampaikan itu, mereka tidak beriman, ramai daripada mereka tidak beriman, tapi ada kemungkinannya mereka akan beriman pada waktu yang akan datang. Kerana apa? Allah datangkan dengan fi'lul mudhari'. Yu'minun ini dengan fi'lul mudhari', yang ini menunjukkan pada present time. Tapi bahkan bukan sekadar present time, tapi continuous. Ya, yang ini menunjukkan satu tempoh yang berterusan. Yang ini mereka tidak beriman tu bukanlah berterusan. La yu'minun, sebab ada penafian. La yu'minun, bukanlah satu tempoh yang berterusan. Yang mana mereka tidak beriman tu ada satu masa, satu tempoh lagi nanti mereka beriman juga. Dan ini berlaku kepada Abu Sufyan. Yang mana akhirnya dia beriman dengan Nabi SAW. Tapi tempohnya lama. Dekat dengan pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Selepas 10 tahun daripada ayat ini turunkan. Kira-kira lebih kurang. Ataupun makna la yu'minun ini juga boleh dimaknakan kalaulah juga mereka ini tidak mahu beriman di dunia, sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, maka mereka tetap akan beriman. Makna beriman, mereka tetap akan yakin tentang peringatan-peringatan ini sebenarnya benar apabila mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Taala. Dan ini satu tamparan yang sangat hebat, dan apabila mengetahui benarnya peringatan itu selepas bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga merupakan salah satu siksaan. Dan kita baca dalam surah As-Sajdah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka telah beriman pada waktu itu, mereka telah yakin apabila mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada waktu itu tidak ada lagi peluang, dan pada waktu itu telah terlambat. Maka sebab itu kita sebutkan tadi peringatan itu sebagai salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka untuk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua-dua tangan mereka ke batang leher. Dengan lebar belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka. Fahiya ilal azqan. Azqan ini dia punya dagu mereka ini tertongkat ke atas, dan jadilah mereka terdongak. Boleh gambar tuan-tuan macam mana keadaan ni? Boleh tak kita gambarkan macam mana keadaan yang disebutkan pada ayat yang ke-8? Mungkin kita terfikir macam mana lah gambarannya. Dan kalau kita tengok, inilah sebagai contoh gambaran. Tangan mereka terikat ke leher dan ada penghalang di dagu mereka hingga dagu mereka terdongak ke atas dan tak boleh melihat kepada bawah. Seolah-olah ada rantai besi di bawah dagu ni. Ini keadaan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok keadaan ni dalam gambar ni, kita fikir-fikirkan, ini keadaan siapa? Orang yang macam mana yang berada dalam keadaan yang macam ni? Kalau kita pada hari normal kita, orang yang macam mana yang berada dalam keadaan macam ni? Orang yang bersalah, betul? Orang yang mana didapati bersalah, yang melakukan jenayah, yang mungkin dihukum masuk dalam penjara, kan? Yang mana dia berada dalam keadaan sebagaimana dalam gambar.
Ini maknanya dia seorang penjenayah lah. So, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran orang musyrikin ini dengan gambaran seperti mana gambaran dalam gambar ini menunjukkan bahawa mereka ini penjenayah. So, apa jenayah yang mereka lakukan? Ini apa kesalahan mereka? Dan kenapa mereka diberikan hukuman sedemikian rupa? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan hukuman yang mereka kena ini adalah seperti ini? Dan apa pengakhiran kepada hukuman ini? Dan juga bilakah gambaran ini gambaran keadaan ini? Maknanya di dunia ke, di akhirat ke, di mana? Maka kita akan jawab daripada persoalan-persoalan. Baik. Yang pertama, yang ini apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka adalah kerana mereka mengetahui kebenaran yang telah dibentangkan laqad haqqal qaul, tetapi masih lagi menolak, maka ia adalah jenayah. Ini bila kita tahu tentang kebenaran, kita tolak kebenaran, maka itu adalah satu jenayah. Bahkan syirik itu sendiri adalah satu jenayah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan daripada lisan Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman, satu jenayah yang besar. Jadi, dan yang kedua, kenapa mereka dikenakan hukuman sedemikian? Kerana isyarat terikatnya tengkuk itu ialah kerana mereka cuba menafikan untuk menyebutkan kebenaran. Kalau kita tengok tengkuk mereka ni, ini terikat tengkuk ni, dagu tu terdongak. Terikatnya tengkuk ni isyarat. Jadi mereka tak mau nak sebutkan kebenaran tu. Mereka tahu Nabi berada di atas jalan yang benar, tapi tak mau nak mengiktiraf kebenaran. Ataupun mungkin kebenaran itu mereka terima, mereka dapat, tapi hanya berada di kerongkongan. Sebagaimana hadis Nabi SAW sebut tentang orang Khawarij, yang mana mereka ini membaca, Nabi tak, memanglah Nabi tidak hidup pada zaman Khawarij, tapi Nabi SAW sebut tentang ciri-ciri mereka. Iaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, yang mana tidak lepas hanya berada di kerongkongan. Ini menunjukkan bahawa apa yang mereka bacakan, apa yang mereka sebut-sebutkan itu mengakui kebenaran, tapi kebenaran itu tak masuk ke dalam hati. Seolah ada terkunci di tengkuk ni, tak masuk, masuk ke dalam hati untuk merasai. Dan keadaan mereka itu kita ibaratkan berada di dalam penjara, dan hukuman yang dikenakan kepada mereka adalah setimpal. Kenapa? Kerana jika tak ada rantai dan papan yang ditengkuk itu, akan terlihat gambaran kesombongan mereka mengangkat tangan dan juga mendongak kepala. Cuba tuan-tuan dan tengok di sini. Cuba bayangkan kalau gambar ini tak ada papan dan juga tak ada rantai. So apa yang berlaku? Seolah dia angkat tengkuk, tangan macam ni. Betul? Ni buang papan, buang rantai. Apa gambaran ni? Saya tanya tuan-tuan. Ya, seakan-akan maknanya apa yang kamu sebut ni Muhammad, kami berlepas diri. Kami tak mau terima. Kami tak akan terima apa yang kamu sampaikan. Yang ini kesombongan. Jadi disebabkan kesombongan mereka, gambaran kesombongan mereka itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengunci tangan mereka ini dan juga tengkuk mereka ini sebagaimana mereka sombong. Dan ini jenayah yang dilakukan oleh seseorang mestilah diberikan hukuman yang setimpal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengenakan hukuman yang setimpal kepada kesombongan mereka dengan isyarat yang kita sebutkan tadi dalam ayat yang ke-8. Dan keadaan mereka ini boleh terjadi di dunia dan juga di akhirat, ataupun kedua-duanya sekali. Di dunia, yang ini kesombongan mereka ini telah menyebabkan mereka terpenjara daripada luar. Jadi kita sebutkan tadi gambaran kesombongan kan, ayat yang ke-8 ni, mereka ini sombong. Di dunia ini mereka terpenjara, yang ini mereka terpenjara daripada luar hingga mereka berbangga dengan diri mereka sendiri.
Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi kauman, mereka tak tahu bahawa dunia ini lebih besar daripada mereka. Di akhirat, maka ia adalah salah satu bentuk sesaan dengan gambaran terpenjara kerana tidak dapat melakukan sesuatu apa pun yang hanya menanti seksaan seterusnya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahawa ibarat mereka ini sepenjara, menanti je, dah nampak azab depan mata tu, walaupun nak minta kembali tak boleh dah. Hanya menanti apa yang akan berlaku seterusnya dari sudut seksaan Allah Subhanahu Wa Taala wa iyyazubillah. Kerana apa? Kerana kesombongan. Sebab itu sombong ini satu benda yang Nabi SAW sebut dalam hadis bahawa tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam dirinya walaupun sebesar biji tamal rasa sombong, takabur. Satu benda yang besar. Kerana dia akan menyebabkan seorang itu menafikan kebenaran walaupun dia tahu bahawa kebenaran itu bukanlah di pihak dirinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu. Jadi menunjukkan bahawa kesombongan yang kita sebutkan tadi, rasa diri mereka istaghna, rasa diri dah cukup dengan pemberian-pemberian nikmat dunia ini, tak perlu lagi dah kepada agama, sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka pada hari kiamat. Lalu kami tutupkan pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Jadi pada ayat yang ke-8, ini bukan sekadar mereka terbelenggu diri mereka, tangan mereka, tengkuk mereka sedemikian, tetapi mereka juga terhalang dari sudut, tak boleh nak bergerak. Ke depan ada halangan, ke belakang ada halangan. Di atas tutupkan pandangan, maksudnya tutupkan pandangan ni maksudnya seolah datang satu benda yang datang daripada atas. Depan, belakang, atas, semua tertutup. Ibarat duduk dalam penjara lah. Tertutup. Baik. Jadi ini juga adalah sambungan kepada ayat yang ke-8 tentang seksaan ke atas mereka ataupun azab yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada mereka kerana kesombongan. Jadi dari sudut dunia mahupun akhirat. Dunia pun tak ke mana-mana dan akhirat mendapat seksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sifat sombong yang tadi menyebabkan hilangnya pertimbangan. Ini nak membezakan antara baik dan buruk sesuatu perkara hinggakan kehidupan dunia ni bagai disekat daripada berkembang. Maknanya mereka tak dapat melihat tentang baik dan buruk. Jadi manusia, kita tahu dengan tamadun-tamadun yang terdahulu pun selain daripada orang Arab ni tak berkembang kerana apa? Kerana banyaknya perkara-perkara yang disekat. Perkara-perkara yang tak dapat bezakan antara baik dan buruk dari sudut ilmu. Ilmu sains sepatutnya tak dimusuhi, tapi dimusuhi. Maka hilang pertimbangan tersebut menyebabkan kehidupan dunia ni tak berkembang. Samalah juga kita. Kalau kita rasakan mungkin kesombongan dari sudut, tak perlulah kita nak ambil ilmu-ilmu, contoh yang kita kata ilmu-ilmu dunia ni, hanya fokus pada ilmu agama saja. Tapi bukan itulah yang diajar oleh Al-Quran. Kerana kalau macam tu, umat Islam akan jadi umat yang paling mundur dari sudut dunia. Dan kita melihat bahawa kehidupan mereka ini tidak tenteram di dunia kerana besarnya azab menanti di belakang mereka. Ini satu benda yang kita dapat daripada sirah Nabi SAW. Mereka ni takut antara orang musyrikin ni, mereka takut dengan Nabi SAW. Mereka takut kalau Nabi SAW kata sesuatu kepada mereka. Saya tak ingat seorang pembesar Quraisy ni. Yang ni dia pernah menyakiti Nabi SAW, tapi dia takut Nabi SAW berdoa kepada dia. Berdoa yang buruk. Kerana apa? Dia tahu kalau Nabi doa yang buruk pernah berlaku kepada orang yang lain, memang berlaku apa yang Nabi doa tu. Jadi mereka takut. Mereka, walaupun mereka menafikan
kebenaran apa yang Nabi SAW sampaikan, tapi mereka tak nafikan bahawa kemungkinan adanya azab yang datang kepada mereka. Dan di dunia ini juga mereka terhalang dari sudut, walaupun zahirnya mereka melihat, tapi mata hati mereka terus tertutup, terkunci daripada melihat kebenaran. Maka ini merupakan satu yang kita katakan azab yang sangat perik di atas dunia ni, apabila hati manusia ini tertutup. Ini mungkin kita rasa orang yang diazab, yang disiksa fizikal itu lebih teruk. Tapi kalaulah hati ini ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada menerima kebenaran, maka itu lebih besar dia punya azab dia. Kerana dia membawa kepada azab yang lebih besar di hari akhirat. Baik, kalau kita katakan ayat yang ke-9 ini, yang ini adanya halangan di depan, belakang dan atas mereka ini adalah hal mereka di hari akhirat. Jadi bermakna mereka ini terpenjara di tempat yang sempit yang tidak mampu mereka keluar daripadanya. Ini ibarat duduk dalam penjara lah. Ini adalah berkeadaan macam tu. Ini duduk pula di dalam penjara yang sempit. Tak boleh pergi depan belakang, tak boleh. Dan bila kita sebutkan bahawa adanya pendinding, halangan depan, belakang, atas ini menunjukkan kepada ia seolah-olah diselubungi dengan dinding. Kita bayangkan kalau kita duduk dalam satu bilik, kita dengar daripada bilik tu, dengar orang diseksa, dengar orang menjerit, dengar orang ni. So bagaimana perasaan kita? Dan kita tahu bahawa kita akan dikenakan benda yang sama. Maka rasa takut. Kerana mereka terselindung, terselubung di sebalik dinding yang menyebabkan mereka tak dapat lari daripadanya. Dan mereka tidak tahu juga apakah azab yang lebih besar menanti diri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan dalam surah yang lain tentang bagaimana orang-orang yang sombong di hari akhirat ni, mereka ini akan dibangunkan dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhum, ini manusia dibangunkan pada masa nanti dalam keadaan a'ma. Walaupun di dunia ni mereka melihat. Kerana apa? Kerana mata hati mereka di dunia ini tertutup, maka Allah Subhanahu Wa Taala butakan mata mereka. Yang mereka hanya tahu adalah mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat pada ayat yang ke-8 dan ke-9 ini, kesimpulannya Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang apakah bentuk hukuman yang dikenakan kepada mereka disebabkan kesombongan mereka, jenayah mereka yang mereka lakukan, dan jenayah yang mereka lakukan itu setimpal dengan hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sama ada ianya berlaku di atas muka bumi ini di dunia ataupun ia berlaku di hari akhirat. Baik. Seterusnya. Baik. Jadi kita melihat bahawa ada 3 arah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang ke-9 ini. Yang ini menunjukkan kepada hidayah bagi orang yang nak mengetahui kebenaran. Yang ini apa yang berada di hadapannya, apa yang berada di belakang mereka, apa yang berada di atas mereka. Yang mana sepatutnya menjadi hidayah kepada mereka untuk mereka mengambil perkara tersebut sebagai peringatan kepada diri. Yang ini di hadapan mereka, yang ini semua nikmat dunia. Yang ini juga kepada kita, yang mana sepatutnya benda-benda yang berada di hadapan kita, yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita nikmat dunia ini, maka sepatutnya menjadi ia sebagai jalan hidayah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nanti tuan-tuan dan puan-puan kita akan melihat pada minggu-minggu yang seterusnya dalam surah Yasin, kita akan melalui ayat-ayat yang menceritakan tentang ayatul lahum, yakni tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan angkasa, menciptakan yang berada di laut, menciptakan sesuatu yang berpasangan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak kita juga sebagai yang membaca surah Yasin ini melihat nikmat-nikmat dunia yang terbentang di hadapan mata kita ini sebagai salah satu bentuk jalan hidayah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sekadar itu, apa yang berada di hadapan kita nikmat
keberadaan anak-anak kita, ibu bapa kita, orang yang kita sayang, apa sahaja nikmat yang ada di depan mata kita sekarang ini, sepatutnya ia menjadi salah satu jalan hidayah kita kepada Allah, jalan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkan di depan mata. Dan bagi orang musyrikin ini, antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di depan mereka adalah keberadaan Nabi SAW sendiri. Yang kita sebut ada siratul mustaqim, bahawa mereka sendiri bersama dengan Nabi SAW 40 tahun. Nikmat mengenali Nabi SAW sebagai seorang yang al-amin, seorang yang jujur, seorang yang karakternya sangat baik, yang berada di atas jalan yang benar, yang sepatutnya mereka mengambil nikmat itu, keberadaan Nabi bersama mereka untuk mereka beriman. Tapi dalam keadaan itu masih lagi mereka menafikan. Dan nikmat yang berada di belakang, hidayah, jalan hidayah daripada belakang kita. Apa yang berada di belakang kita ini adalah sejarah. Sejarah umat-umat yang terdahulu, tamadun masa yang lalu. Yang mana kita baca tentang kisah-kisah sejarah umat-umat yang sebelum ini, yang mana mereka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang musyrikin, mereka bukan tak tahu cerita-cerita orang yang terdahulu. Bahkan dalam surah Yasin, Allah cerita pada ayat yang seterusnya nanti, ayat yang ke-13, Allah cerita tentang kisah Ashabul Qaryah. Allah memberikan perumpamaan kisah Ashabul Qaryah, cerita tentang sejarah. Mereka pun mendengar cerita tentang sejarah ni, yang sepatutnya sejarah umat-umat yang terdahulu juga menjadi jalan hidayah kepada seseorang untuk mengetahui kebenaran. Nabi SAW, bagaimana Nabi dapat menceritakan sejarah? Tak lain dan tak bukan adalah kerana Nabi mendapat wahyu. Nabi diketahui tak belajar daripada sesiapa. Itu membuktikan kemujizatan Nabi SAW, kemujizatan Al-Quran kepada Nabi SAW. Dan apa yang berada di atas, fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, mereka ini aghshay ni maksudnya seolah ambil, kalau ini maknanya benda yang berada di atas. Dan apa yang turun daripada atas, Allah Subhanahu wa taala dah sebut dah, Tanzilal Azizir Rahim, yang turun daripada atas adalah pelajaran daripada Al-Quran. Ini nak sebutkan kepada orang musyrikin, kalaulah mereka menafikan Al-Quran, mereka tak kisah tentang umat-umat yang terdahulu, tapi sepatutnya kamu mengambil apa yang berada di hadapan kamu, yakni Nabi SAW, sebagai jalan untuk kamu mengetahui bahawa apa yang dibawa oleh baginda itu adalah benar. Dan dalam ayat yang seterusnya kita akan lihat Allah akan bentangkan jalan hidayah daripada belakang, sejarah Ashabul Qaryah. Daripada hadapan Allah akan bentangkan tentang cerita wa ayatul lahum, tentang Allah menciptakan langit, bumi dan sebagainya, yang sepatutnya menjadi hidayah. Jadi sebab itu di akhir surah Yasin ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini adalah untuk memberikan hidayah, peringatan kepada orang yang hidup. Jadi kita walaupun kita membaca Al-Quran, membaca surah Yasin ini kepada orang yang hampir kepada kematian, kita dah sebut pada minggu yang pertama, kelas yang pertama, tetapi peringatan-peringatan itu bukan semata-mata kepada mereka yang hampir kepada kematian. Peringatan-peringatan itu sepatutnya lebih lagi kepada kita yang masih hidup. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada, memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan dengan sebab itu sama sahaja kepada mereka engkau berikan amaran ataupun engkau tidak berikan amaran kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Ini bila Allah Subhanahu wa taala sebut 3 pintu hidayah ini mereka dah terkunci, depan, belakang, atas, semua mereka tutup. Maka tidak ada lagi jalan untuk mereka mengetahui kebenaran. Sebab itu ketika mana kamu wasawaun alaihim, sama sahaja mereka ni, engkau berikan peringatan atau engkau tak berikan peringatan, maka mereka tetap tidak akan beriman. Tapi persoalannya adalah kenapa Nabi SAW
perlu terus melaksanakan dakwah Nabi SAW jika natijahnya sama. Natijahnya adalah mereka tak beriman. Betul tak? Jadi kenapa Allah kata dalam ayat 10 ni, sama je. Kamu bagi peringatan, tak bagi peringatan, mereka tak akan beriman. So, kenapa Nabi SAW masih lagi perlu meneruskan dakwah? Kalau kita kata surah Yasin tahun ke-10 kenabian, maknanya ada 3 tahun lagi Nabi kena teruskan menyampaikan dakwah. Bahkan kita sebutkan bahawa surah Yasin ini adalah surah yang memotivasikan Nabi SAW untuk terus menyampaikan dakwah. Maka jawapannya adalah kerana walaupun mereka ramai, yang kita sebut pada ayat yang ke-7, ramai tidak mahu menerima, tetapi akan ada segelintir yang terima ataupun terkesan. Walaupun seorang. Kerana pada ayat yang ke-11 nanti Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan seorang yang mana akan beriman kepada apa yang Nabi SAW sampaikan. Walaupun Nabi tak tahu siapa. Orang yang akan terima. Ataupun kalau dia tak terima pada masa tu, mereka la yu'minun, mereka terkesan. Tapi walaupun mereka tak beriman pada masa tu, mereka akan beriman pada masa yang akan datang. Maka sebab itu tugas kita dalam menyampaikan kebaikan, kebenaran ini bukanlah melihat kepada natijahnya yang kita sebutkan tadi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada usaha. Dan pada ayat ini kita dapat mengetahui bahawa ketika mana kita nak memberikan warning, nak memberikan peringatan kepada seseorang, maka perlulah ia terdedah dengan 3 jalan hidayah. Kemudian barulah peringatan itu berkesan. Contoh kalau kita ambil, mungkin kalau kita nak ajak anak-anak ke cucu-cucu, mungkin ramai cucu kan, yang nak ajak solat. Sebagai contoh mudah kita katakan dalam pendidikan, solat. Jadi kita tak boleh kata solat, kalau tak solat nanti Allah marah, masuk neraka, contoh. Kalau kita kata, sepatutnya kita cerita kenapa kena solat. Ini cerita tentang apa yang berada di hadapan kita. Ini kita tengok orang-orang yang solat ini, kehidupan mereka gembira, kehidupan mereka bahagia walaupun mungkin mereka tak kaya. Cerita yang apa yang nampak di hadapan. Ini sebab apa ibu ayah solat, kita nampak alhamdulillah Allah bagi rezeki, kalau tidak pun Allah uji, tapi Allah masih lagi sayang kita dengan kita solat. Cerita sejarah orang-orang yang melaksanakan solat, yang berada di belakang kita, bagaimana kesan mereka, kesan solat tu dalam kehidupan. Dan sebutkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang solat. Baru datang tentang peringatan. Ini tak, kadang-kadang kita terus jam kepada peringatan. Kata solat, kalau tak solat, dia akan jadi, dia hanya solat itu semata-mata kerana adanya warning. Sebab itu bila mana tak ada warning, tak ada mak ayah, maka dia tak solat. Kenapa? Kerana tak melihat kepada jalan hidayah yang sepatutnya menjadi asas kepada pembentukan iman itu. Hidayah, jalan kebenaran, nak tahu tentang solat ini, datang benda yang ada di hadapan, benda yang ada di belakang dan juga sebagainya. Dan ini yang berlaku pada Nabi SAW. Kepada orang musyrikin, Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan, Nabi SAW berada di hadapan mereka. Sejarah umat terdahulu diceritakan, dan apa yang berada di atas, yakni turunnya ayat-ayat Al-Quran memberikan peringatan, dan peringatan itu kita nampak berkesan. Walaupun mereka tak terima, tapi mereka terkesan. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, kalau ada soalan ke ada ni boleh type di ruang komen, nanti kita akan baca dan kita bincangkan insya-Allah. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Jadi yang saya sebutkan tadi, bahawa peringatan dan amaran, walaupun ramai majoriti yang tak mahu menerima, tetapi akan ada minoriti. Minoriti ni mungkin seorang yang akan menerima peringatan tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa orang yang akan menerima peringatan dan amaran ini hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran aku, serta ia takut melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman semasa ia tidak dilihat oleh orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhannya.
Oleh itu, berikanlah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-10, peringatan ini tak guna pada mereka. So peringatan ini berguna kepada siapa? Innama tunziru man. Man ini menunjukkan tentang maknanya adalah orang yang tak diketahui. Man, innama tunziru man. Perkataan mim dan nun tu menunjukkan bahawa tak diketahui siapa. Beza dalam Al-Quran ketika mana Allah nak sebutkan allazi, ya ayyuhallazi, ini maksudnya benda tu lebih spesifik, tunjukkan kepada orang beriman. Tapi kalau Allah kata innama tunziru man itu menunjukkan sesiapa, tak tahu siapa, manusia tak tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Man ittaba'a, orang yang ikut. Ittaba'a dalam Al-Quran dia ada perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan ittaba'a dengan ada syaddah, dengan tabi'a dengan tak ada syaddah. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dalam surah Al-A'raf, tak silap saya. Yang ni fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a. Manittaba'a ada syaddah. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah kata fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Nampak beza perkataan ittaba'a dengan tabi'a. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini menunjukkan bahawa ayat 1 2 3 ini menunjukkan kepada orang yang ittaba'a ni dengan adanya syaddah. Dia dalam satu kaedah ulum Quran disebutkan ziyadatul fil mabna ziyadatul fil makna. Ada penambahan pada huruf-huruf, dia akan ada penambahan pada sudut makna. Jadi bila ada ittaba'a dengan syaddah ni asal maknanya ada dua ta lah. Ta yang sukun dan juga ta yang baris fathah. Jadi digabungkan ittaba'a dan letakkan syaddah. Maknanya huruf tu bertambah. Menunjukkan bahawa orang yang benar-benar ikut. Apa beza tabi'ah? Kalau mudah faham, kita bagi contoh analoginya macam inilah. Orang yang ittaba'a dengan adanya syaddah, ibarat kita ikut seseorang, kalau kita katakan konvoi balik kampung kan. Ittaba'a ni maknanya orang yang ikut dalam kereta kita sekali. Maknanya bila kita laju, dia pun laju, bila kita perlahan, dia pun perlahan, bila berhenti, dia pun berhenti. Ni ikut memang 100% ikut. Sebab apa? Sebab dia duduk sekali. Tapi kalau tabi'ah ni lebih kepada orang yang mungkin duduk dalam konvoi kita, kan? Maksudnya dia duduk kereta lain, kereta belakang. Kadang-kadang kita laju, dia perlahan. Kadang-kadang kita berhenti, dia terus. Tapi maksudnya dia masih mengikut. Itu tabi'ah. Itu beza antara ittaba'ah dan tabi'ah. Maknanya ittaba'ah ni memang mengikut 100%, ikut satu persatu. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan innama tunziru man ittaba'a. Ini tentang adanya syaddah. Kerana apa? Kerana orang yang nak mengikut ini, dia kena mengikut dengan bersungguh-sungguh. Az-zikra. Kenapa? Kerana dia nak mengiyakan mesej, bukannya arahan. Apa maknanya? Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW menyampaikan pesanan, menyampaikan peringatan, peringatan itu adalah mesej, bukannya arahan. Kalau arahan, contoh Nabi kata, solat 5 waktu. Solat subuh 2 rakaat. Kita bagi arahan, contoh. So, bila orang tu menerima arahan, dia melaksanakan, maka kita tahu dia faham arahan kita. Tapi bila mana kita menyampaikan mesej, sebagai contoh saya menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak tahu siapa yang mungkin benar-benar faham, yang mungkin faham banyak, yang Allah bagi kelebihan boleh faham banyak, mungkin ada yang mungkin nampak kabur dan sebagainya. Jadi orang-orang yang benar-benar bersungguh nak faham sesuatu mesej itu, itulah yang disebut sebagai ittaba', yang peringatan itu berguna pada diri dia. Dari sudut kita melihat ada orang yang mana mendengar peringatan, yang dia ikut-ikut peringatan, bolehlah kita buat sikit-sikit kan.
Tapi ada orang yang dengar peringatan dan dia follow 100%, macam kita sebutkan tadi. Konvoi, analogi konvoi tadi yang kita sebutkan. Maka orang beginilah yang akan menerima peringatan mesej dengan sebenar-benarnya, dengan wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Yani mereka ini takut dan tunduk khasyah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada dua sifat takut manusia. Yang pertama khasyah, yang menunjukkan kepada takut. Yang kedua adalah khauf, yang juga boleh takut. Khaufan wa tama'a, rasa takut dan juga tamak. Apa beza khasyah dengan khauf? Khasyah ni kita takut kerana kita mengagungkan, takut kepada apa yang kita takut itu satu benda yang lebih besar. Dan khasyah ni juga makna kita takut menunjukkan kita tunduk. Kita takut tapi kita nak makin dekat. Itu makna khasyah. Beza kita dengan takut satu benda. Kita takut, contohlah kita takut ular, contoh. Bila kita takut ular, kita tak semakin dekat dengan ular. Tapi kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, khasyah, kita tunduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita semakin nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khasyiyar wa khasyiyar rahman. Jadi takut dan tunduk kepada keagungan, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman. Dan beriman padanya. Wa khasyiyar rahman bil ghaib, beriman kepadanya adalah perkara yang gaib. Jadi bila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan satu takut yang disebut sebagai allazina yu'minuna bil ghaib. Dalam surah Al-Baqarah tersebut allazina yu'minuna bil ghaib. Yani beriman dengan perkara yang gaib, termasuk perkara yang gaib itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa pada ayat ini Allah sebutkan Allah dengan perkataan Ar-Rahman, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bil ghaib lagi. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Patut wa khasyiyar rahman dah membalik. Sebab Ar-Rahman itu sendiri adalah perkara yang ghaib. Jadi makna bil ghaib di sini adalah orang yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tersembunyi. Dalam keadaan ghaib. Jadi kita ingat tadi pada ayat ke-10 Allah ceritakan tentang kenapa Nabi kena tetap terus melaksanakan, menyampaikan dakwah, kerana satu, ada orang yang akan terkesan dengan peringatan. Kamu tak tahu sesiapa, kamu tak tahu siapa dia, kamu tak tahu siapa dia, tapi tetap akan ada orang yang beriman, dan dia beriman tu secara sembunyi-sembunyi. Kamu tak tahu siapa. Dan kita tengok benda ini berlaku dalam sirah. Kadang-kadang sebagai contoh dalam peperangan Khandaq, dalam banyak situasi, ada yang datang kepada Nabi SAW terus dia kata, aku ni beriman kepada engkau. Apa yang perlu aku lakukan? Kadang-kadang kita baca sirah kan, tengok ada orang yang datang, yang kita ingat dia ni masih dalam tentera musyrikin, tapi dia datang kepada Nabi, dia mengaku kata dia beriman. Jadi orang-orang yang macam inilah yang mana dia sebenarnya beriman kepada Nabi dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam keadaan sembunyi. Sebab apa? Mungkin sebab kalau waktu di Mekah, maksudnya tak ada sokongan. Bahkan 3 tahun yang terakhir ni banyak tentangan kepada Nabi SAW sendiri. Maka mereka pun mungkin rasa takut. Tapi dalam keadaan itu, walaupun mereka ini beriman secara tersembunyi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fabashshirhu, berikanlah berita gembira. Hu tu menunjukkan kepada seorang. Seorang sahaja yang mana dia akan terkesan bimaghfiratin wa ajrin karim. Ada orang yang terkesan daripada peringatan meskipun dia tidak menzahirkan sokongan. Tapi mereka tetap beriman dalam keadaan sembunyi dan ianya tidak diketahui oleh Nabi SAW. Maka Allah kata fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf sesiapa pun yang menzahirkan keimanan kepada Allah, walaupun hakikatnya tidak diketahui oleh manusia. Maknanya kalaulah kita mungkin di depan manusia ni orang biasa-biasa je, kita tak adalah orang kata nampak kita warak sangat, soleh sangat, tetapi kita menzahirkan sebenar-benar keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang lebih penting. Kerana apa? Kerana orang yang macam ni pun Allah kata Allah akan memberikan kepadanya berita gembira. Dan apa berita gembira itu? Yang pertama adalah
maghfirah, dan yang kedua adalah ajrun karim, pahala yang mulia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan maghfirah? Kerana apabila seseorang itu dia melakukan kesalahan dan kemudian dia berjumpa jalan yang benar dan dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara pertama yang dia rasa adalah bersalah. Sebab apa? Sebab syirik tadi kita sebut bahawa jenayah. Kan? Ini dia dah tahu bahawa jenayah apa yang dia buat, jenayah itu adalah salah. Maka wajarlah Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan pengampunan, kerana itulah yang dihajati kepada orang yang bersalah. Dan apa makna dan signifikannya ganjaran yang mulia, syurga? Apa makna ganjaran yang mulia yang kita sebutkan sebagai syurga? Jadi nak sebutkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan syurga, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ganjaran yang mulia, Allah tak kata syurga. Walaupun ganjaran yang mulia ni maknanya syurga. Ini kerana nak gambarkan kepada kita, ini apabila orang yang mana dia menerima peringatan daripada Nabi SAW. Jadi kalau ikut Nabi dan Al-Quran, maka segala tomahan, segala ejekan, penentangan turut terkena kepada orang yang mengikut Nabi. Bukan sekadar Nabi, tapi orang yang mengikut Nabi, para sahabat. Maka tidak perlu kepada pengiktirafan dunia, kerana ada yang lebih mulia. Kenapa saya sebutkan ini? Kenapa Allah sebut ajrun karim? Allah tak sebut syurga terus. Kerana nak sebutkan ganjaran yang mulia itu kerana apa? Kerana walaupun di dunia ni mereka dihina kerana mengikut Nabi, tapi di akhirat mereka dimuliakan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok di sini, orang yang beriman secara tersembunyi ini diberikan khabar gembira dengan pengampunan dan syurga, yang menunjukkan keimanan mereka benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula kita kalau kita menyatakan sokongan dan kita mendukung secara terbuka apa yang dibawakan oleh Nabi SAW dan dibawakan oleh peringatan daripada Al-Quran, sudah tentulah ganjaran yang lebih besar ini nanti kita insya-Allah. Jadi saya rasa mungkin sekadar tu persiapan pada hari ini. Mungkin kita sambung ayat ke-12 ini sikit je pada minggu-minggu yang akan datang, dan kita masuk pada ayat yang ke-13 nanti insya-Allah. Ya Allah. Qauli hadza wa astaghfirullah. Ada ruang chat ni saya tengok ada seorang yang berkongsi, alhamdulillah teringat lagi pesanan almarhum Fadilatul Syekh Ustaz Dr. Hardim rahimahullah, ajak anak-anak dan cucu solat dan berbuat amal makruf, insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan beliau di bukan orang-orang yang soleh, insya-Allah. Jadi sini tengok tak ada soalan di sini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah bantu pada diri saya sendiri. Saya mohon puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.